Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan dan selamat datang diucapkan ke channel saya, channel Ustazah Anita Zul. InsyaAllah sekali lagi kita masih lagi dalam bidang fiqh dan tajuk pada kali ini masih lagi di tajuk yang sama, iaitu konsep solat bahagian yang kedua. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah-tangan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, memohon limpah rahmat dan hidayah daripadanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, hari ini standard kandungan yang akan kita lihat daripada tajuk ini ialah dapat merumuskan konsep solat dalam pelaksanaan ibadah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Jadi konsep solat yang akan kita fokus pada kali ini ialah mengenai solat jamak dan qasar. Biasakah anak-anak dengar tentang solat jamak dan qasar? Ya, solat jamak dan qasar ini biasanya apabila dilakukan adalah dikaitkan apabila kita bermusafir. Baik, jamak dan qasar ini terdiri daripada dua kalimah. Pertama ialah kalimah jamak yang bermaksud himpun, manakala kalimah yang kedua ialah qasar yang bermaksud pendek. Baiklah, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan solat jamak. Solat jamak bermaksud mengumpulkan dua solat dalam satu waktu. Apakah solat yang boleh dikumpulkan? Solat yang boleh dikumpulkan dalam satu waktu ialah contohnya solat zuhur dikumpulkan kepada waktu asar, atau solat asar dikumpulkan kepada waktu zuhur. Begitu juga kita mengumpulkan solat maghrib dengan solat isyak dan solat isyak kepada solat maghrib. Seterusnya, marilah kita lihat pembahagian solat jamak. Solat jamak terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, solat jamak taqdim. Apa dia solat jamak taqdim? Iaitu melaksanakan solat zuhur dan solat asar pada waktu zuhur dan melaksanakan solat maghrib dan solat isyak pada waktu maghrib. Maksudnya solat jamak yang dilakukan pada waktu yang pertama. Seterusnya, solat jamak takhir. Apakah dia solat jamak takhir? Iaitu melaksanakan solat zuhur dan asar pada waktu asar dan melaksanakan solat maghrib dan isyak pada waktu isyak, iaitu kita melaksanakan dua solat ini pada waktu yang kedua. Untuk melakukan solat jamak takdim ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apakah dia syarat-syarat tersebut? Syaratnya yang pertama ialah dimulai solat pada waktunya yang terdahulu. Contohnya, apabila kita nak menjamakkan solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur, maka hendaklah kita memulakan solat zuhur terlebih dahulu diikuti solat asar. Syarat yang kedua, hendaklah niat jamak pada solat yang pertama, iaitu kita boleh berniat jamak ketika takbiratul ihram ataupun ketika di pertengahan solat selagi mana kita belum memberi salam pada solat yang pertama. Seterusnya yang ketiga, hendaklah berturut-turut antara solat yang pertama dan yang kedua. Kecuali ada sebab yang menyebabkan kita tidak boleh terus melakukan solat yang kedua. Contohnya, kita terbatal wuduk, maka kita hendak mengambil wuduk, maka dibenarkan dan tidak membatalkan solat tersebut. Seterusnya yang ketiga ialah berkekalan musafirnya sehingga takbir solat yang kedua. Maksudnya, selagi mana kita dalam keadaan musafir dan ketika kita mengangkat takbir untuk solat yang kedua, kita masih dalam keadaan bermusafir. Secara ringkasnya,
Cara untuk melakukan solat jamak takdim adalah seperti berikut. Mula solat yang pertama dalam waktu yang pertama. Seterusnya, disertakan niat untuk jamak solat iaitu ketika kita mengangkat takbiratul ihram atau ketika di pertengahan solat yang pertama tadi. Seterusnya, setelah habis solat yang pertama, terus mengangkat takbir untuk solat yang kedua dan menyempurnakan solat kedua tersebut. Dan takbir ketika solat yang kedua tadi hendaklah kita masih lagi dalam keadaan bermusafir. Baiklah, sekarang kita lihat apakah dia syarat solat jamak takhir. Syarat solat jamak takhir ada dua, iaitu yang pertama, berniat untuk mentakhirkan solat yang pertama pada waktu kedua ketika masuk waktu solat yang pertama. Sebagai contoh, sekiranya kita hendak mentakhirkan solat zuhur ke dalam solat asar, maka apabila masuk sahaja waktu zuhur, kita hendaklah berniat untuk mentakhirkan solat zuhur tersebut pada waktu asar. Syarat yang kedua pula, hendaklah berkekalan musafirnya sehingga selesai kedua-dua solat. Maksudnya, apabila kita selesai solat zuhur dan asar, kita masih lagi dalam keadaan bermusafir. Secara ringkasnya, cara untuk melakukan solat jamak takhir adalah seperti berikut. Apabila masuk saja waktu solat yang pertama, hendaklah kita berniat untuk mentakhirkan solat tersebut ke dalam waktu solat yang kedua. Apabila masuk sahaja waktu solat yang kedua, bolehlah kita melakukan kedua-dua solat tersebut. Dan apabila kita melakukan solat tersebut, hendaklah kita berkekalan bermusafir sehingga selesai solat yang kedua. Info tambahan di sini ialah solat jamak takhir tidak disyaratkan tunai secara tertib. Apakah yang dimaksudkan tunai secara tertib? Maksudnya kita tidak semestinya menunaikan solat zuhur terlebih dahulu, kemudian solat asar, ataupun solat asar terlebih dahulu kemudian solat zuhur. Mana-mana kita boleh dahulukan. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan solat qasar? Solat qasar ialah memendekkan solat daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Solat yang boleh dipendekkan menjadi 2 rakaat ialah solat zuhur, solat asar dan juga solat isyak. Jadi ada 2 solat lagi yang tidak boleh dipendekkan, iaitu solat subuh dan juga solat maghrib. Baiklah, kita lihat pula apakah dia syarat solat qasar. Solat qasar antara syaratnya ialah pertama, musafir tidak bertujuan maksiat. Maksudnya hendaklah musafir yang kita lakukan tadi tidak bertujuan maksiat, iaitu dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah juga contohnya kalau kaum wanita bermusafir tanpa izin suami, maka hukumnya adalah haram. Yang kedua ialah musafir tadi tidak kurang 2 marhalah. 2 marhalah di sini adalah satu kiraan ataupun jarak yang telah ditetapkan, iaitu lebih kurang 85 hingga 90 km ataupun lebih kurang 56 batu. Baik, seterusnya yang ketiga, solat yang tunai sahaja. Solat yang kita hendak qasarkan tadi mestilah solat tunai, bukannya solat qada ataupun solat ganti. Seterusnya, niat qasar ketika takbiratul ihram, iaitu hendaklah kita berniat hendak mengqasarkan solat tadi ketika takbiratul ihram, iaitu niatnya adalah sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala. Itu contohnya. Kemudian seterusnya, tidak berimam dengan imam yang melakukan solat tamam, iaitu solat 4 rakaat. Sedangkan kita hendak pendekkan solat kepada 2 rakaat. Dan seterusnya, tempat yang dituju adalah tertentu. Maksudnya di sini ialah kita ada tempat
dan kita mengetahui di manakah tempat yang hendak kita tuju. Bukannya musafir tadi kita tak pasti ke mana hendak kita, arah tujuan yang hendak kita tuju. Dan seterusnya ialah kekal musafir sehingga selesai solat tersebut. Dan seterusnya yang terakhir, tahu orang yang bermusafir boleh mengqasarkan solat. Ya, jadi ini antara syarat-syarat untuk melakukan solat qasar. Berapakah jarak dua marhalah? Ya, jarak dua marhalah ini adalah lebih kurang 85 hingga 90 kilometer ataupun 56 batu. Jadi sekiranya kita bermusafir dan jarak perjalanan kita kurang daripada jarak ini, maka kita tidak dibenarkan untuk melakukan solat jamak dan juga qasar. Baik, apabila bermusafir, apa pilihan kita untuk solat? Sama ada solat jamak atau solat qasar. Kita ada 3 pilihan di sini. Yang pertama, kita boleh menjamakkan kedua-dua solat fardu tanpa mengqasarkannya. Contohnya, kita boleh menjamakkan solat zuhur dan asar ke dalam waktu zuhur, contoh solat jamak takdim, tanpa mengqasarkan, iaitu kita melaksanakan solat zuhur 4 rakaat dan juga solat asar 4 rakaat. Seterusnya yang kedua, kita menjamakkan kedua-dua solat fardu tadi dan mengqasarkannya. Ya, solat zuhur dan asar tadi kita himpunkan dan kemudian kita pendekkan kedua-dua solat tadi menjadi 2 rakaat, 2 rakaat. Dan yang ketiga ialah kita mengqasarkan solat fardu tanpa jamak. Maksudnya kita melakukan solat zuhur tadi secara qasar tapi kita tidak menjamakkannya dalam waktu asar. Dan begitu juga kita melakukan solat asar 2 rakaat tetapi kita tidak menjamakkannya ke dalam waktu zuhur. Sedikit peringatan di sini, solat maghrib boleh dijamakkan dengan isyak tetapi tidak boleh diqasarkan. Baik, marilah kita lihat bagaimana cara untuk berniat jamak dan qasar. Ya, bagi niat jamak takdim, contohnya saja aku solat fardu zuhur 2 rakaat qasar jamak takdim kerana Allah Ta'ala, dan saja aku solat fardu asar 2 rakaat qasar jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Perkataan qasar dan jamak tadi hendaklah disertakan di dalam niat tadi. Itu juga kalau sekiranya kita hendak berniat jamak takhir. Ya, contohnya ialah saja aku solat fardu zuhur 2 rakaat qasar jamak takhir kerana Allah Ta'ala, dan saja aku solat fardu asar 2 rakaat qasar jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Sekiranya kita hendak menunaikan solat fardu maghrib, sama ada secara jamak takhir ataupun jamak takdim, niatnya saja aku solat fardu maghrib 3 rakaat jamak takdim ataupun jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Perkataan qasar tidak disebut kerana solat maghrib tidak boleh diqasarkan. Baiklah, kita lihat apakah di hikmah Allah menganugerahkan kepada kita solat jamak dan qasar. Antara hikmahnya ialah pertama, untuk meringankan umat Islam untuk menunaikan solat ketika bermusafir, dan yang kedua ialah sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, dan yang ketiga ialah menunjukkan kepentingan menunaikan solat fardu. Tak kiralah sama ada dalam keadaan tidak bermusafir ataupun bermusafir, dalam keadaan susah ataupun senang, kita wajib menunaikan solat fardu di mana juga kita berada. Jadi itulah antara hikmah kenapa Allah syariatkan solat jamak dan solat qasar. Demikian tadi anak-anak pelajar apa yang telah kita pelajari berkaitan solat jamak dan solat qasar. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa melaksanakan solat di mana juga kita berada.
Sekian dulu daripada saya. Terima kasih saya ucapkan. InsyaAllah jumpa lagi. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan adalah daripada kedhaifan dan kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.